ceria. Kue-kue sudah terhidang, silalah menjamu selera. Berpakaian indah semua, beraneka warnanya. Anak kecil ketawa gembira, riuh hendakkan suasana. Segala dosa berjabat tangan, lupakan sengketa. Salam lebaran kita raikan, bermaafan kita hulurkan. Ayah dan bunda riang gembira, Aidilfitri hari bahagia. Riang lebaran, Riang-riang lebaran. Selamat hari lebaran kami semua ucapkan, buat semua keluarga rantauan. Tua muda kita dekat eratkan. mari raikannya di hari yang mulia. Yang jauh kita dekatkan, yang miskin kita raikan. Yang tua di desa jangan dilupakan. Bertulus ingatan, Salam lebaran, berpakaian indah semua, beraneka warnanya. anak kecil ketawa gembira, riuh rendahkan suasana. Ampun dipinta segala dosa, berjabat tangan, lupakan sengketa. Salam lebaran kita raikan, bermaafan kita hulurkan. Ayah dan bunda riang gembira, Aidilfitri hari bahagia. Salam lebaran kita raikan, bermaafan kita hulurkan. Ayah dan bunda riang gembira, Aidilfitri hari bahagia. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera. Syawal kelima dan anda bertemu kami, saya Sofia Nur Selihato bersama dengan Rena Hazrina. Selamat Raya. Selamat Hari Raya Sofia. Dan pastinya kemeriahan sambutan Syawal dah masuk hari kelima hari ini. Kita dimeriahkan dengan persembahan daripada artis-artis FMC dengan lagunya Riang Ria Lebaran. Seronok semuanya dapat beraya bersama sanak saudara dan juga keluarga. Ada juga memandangkan hari ini dah hari Jumaat yang sebenarnya dah memulakan perancangan untuk balik semula ke kota. Nak menjalankan tanggungjawab untuk bersama-sama lah. Orang kata dah puas beraya tu kan. Nak balik semula, nak bekerja. Betul. Dan pastinya anda harus merancang perjalanan. Maklumlah dalam keadaan semua balik ke kampung ni, sudah tentu lebuh raya sesak semestinya. Saya suka kan awak menyentuh tadi merancang perjalanan. Mungkin kita melihat orang pulang ke KL untuk kembali bekerja saja, tetapi ada yang kembali ke Kuala Lumpur untuk sehari dua bekerja dan pulang semula ke kampung. Inilah orang kata berayasakan tahun ini yang dinantikan setelah sekian lama. Kita faham, tapi kita harapkan agar anda juga mengambil peranan anda untuk ialah kita mengenal pasti ada kerosakan ke kenderaan kita. Betul. Kita ambil langkah yang lebih proaktif untuk menjamin keselamatan kita sendiri dan juga keluarga. Dan pastinya esok lusa ramai yang sudah pun merancang untuk mengadakan rumah terbuka. Bagi mereka yang berada esoknya di Lembah Kelang ini, kita jugalah nak wawarkan boleh pergi di rumah terbuka Hari Raya Aidilfitri yang amat berhormat Perdana Menteri dan juga anggota Jemaah Menteri pada tahun ini yang akan bermula kira-kira jam 10 pagi hingga 4 petang di Laman Sari Kompleks Seri Perdana Putrajaya. 8 Mei 2022 Ahad ini 7 Syawal di Kompleks Seri Perdana Putrajaya. Kalau anda berada di sekitar Lembah Kelang di Putrajaya, ayuh beramai-ramai kita memeriahkan lagi sambutan Aidilfitri ini. Raya-raya juga SOP kenalah jaga ya. Betul. Kalau nampak macam dah ramai sesak tu, kita pakailah mask kita. Walaupun ada kelonggaran, tapi kita kena pandai untuk melihat situasi jugalah. Setuju Sofia. Okey, kita nak bersama dengan rakan-rakan artis kita ni yang riang-ria katanya menyambut Lebaran. Apa khabar semua? Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Kita ada Ayu Damin, Asmida, kita ada Fitri dan juga Arul. Katanya sebenarnya bertujuh ya? Bertujuh, betul. Yang maklumlah yang lain-lain tahun ni kan Raya Sakan. betul. Syura kita tengok dia meriah betul raya kat Johor tu. Jadi tak apalah dekat KL ni kita yang berada 4 orang ni
kita teruskan. Wah, itu sebab semangat juang dia tu. Betul. Riang Ria Lebaran ni adakah ini kolaborasi pertama bagi anda semua ke bagaimana? Kalau ikut memang ini adalah kolaborasi yang pertama lah untuk semua. Okey. Dan bagi Ayu kalau berdua tu biasa. Tapi kali ini bertujuh. Ini luar Dan biasa. sebenarnya kami berkawan rapat, tapi Okey. kita orang tak pernah macam terfikir nak collaborate ke, nak satu pentas sama-sama. Tapi tiba-tiba bila ada projek ni macam, why not kan? Betul. Bagaimana agaknya mencipta keserasian? Maklumlah kan dalam suasana kita dah 2 tahun tak dapat beraya. Pastinya lagu ni pun dibawakan dengan penuh semangat lah kan? Jadi bagaimana masing-masing menghayati lirik dalam lagu Riang Ria Lebaran ini? Sebenarnya disebabkan kami ni berkawan rapat, jadi kita mencari keserasian tu agak mudah sedikit. Tapi walau macam mana pun disebabkan dah 2 tahun kita tak masuk studio, buat recording apa semua. Tapi dia proses dalam studio tu lah yang memudahkan. Feel raya tu lebih dapat apabila sesi recording tu, Asmida bawa kuih dia, Ayu bawa kuih yang dia jual. Jadi raya tu kita dapat. Kita raya dulu. Betul-betul Riang Ria ni. Baru ada feel, betul tak? Yeah. Saya nampak tadi ada dance step. Ada langkah tarian. Macam mana tu kalau kawan-kawan ni dah ajak menari ni, ada buat bergaduh tak ke semua memang jenis boleh menari? Siapa punya idea? Kalau yang tanya punya idea tu yang hujung Yang tu. inilah. Dia lah koreografer dia. Sebab macam ni, actually benda tu kita tak plan. Bila waktu shoot music video, tiba-tiba Ayu lah cakap, apa kata kita buat menari-menari ke, buat dance challenge ke. Jadi macam apa yang terfikir pada ketika tu, itulah yang terhasil. Tapi orang yang paling akhir yang hafal adalah kalau dalam video klip tu nampak sangat. Tak apa. Yang penting semuanya beriang ria lah di hari Lebaran ni. Arul nak tanya juga, apa sebenarnya keistimewaan raya tahun ni? Okey, setelah 2 tahun kita tak raya, saya rasa this raya memang boleh menyebabkan kita berseronok lah. Just kita kena aware SOP. Raya sebelum-sebelum ni kita tak ada fikir pun pasal SOP kan. Kita tak fikir pun pasal mask, tak fikir pasal sanitizer. Sekarang ni this raya, pergi raya dengan orang, bawa mask, bawa sanitizer. Dah bersedia. Perbezaan yang memang ketara lah. Ayu bagaimana? Kalau Ayu kali ni kalau huru-hara tu nampak huru-hara. Kita semua huru-hara bersama kot. Kalau beraya saya kat Singapura bersama dengan Arul berniaga. Dua di Singapura. Okey. Aduh, waktu announcement tu, dua-dua tutup kedai. Balik. Tak payah beli. Tak sejauh ni bila hari pertama lah sampai KL? Ya betul. Pagi raya. Wah, Pagi nampak raya tak? baru Raya. sampai ke Kuala Lumpur. Kalau Asmida pula bagaimana? Okey, macam saya memang family saya, kami masak, kami buat catering. So bila raya tiba-tiba mengejut, sampai pukul 5 pagi lah kami masak rendang, nak siapkan order untuk esoknya dah raya. So tapi pengalaman ni sebenarnya sangat menarik lah. Bukan selalu kita dapat pengalaman macam ni kan. Cuma semua orang, bukan kita seorang je, satu Malaysia semua akan kabur. Kita seakan-akan cuma meriahkan lagi suasana raya tu. Kita kejut semua, orang kata huru-hara jugalah kegembiraan tu. Fitri? Saya sebenarnya waktu pengumuman daripada pengumuman esok raya tu, saya berada di kedai kapet. Wow, ya sempat Saya dengar radio dia. Kalau tengok Instagram saya buat video, dia buka ni memang terkejut. Dengan orang-orang kapet tu pun terkejut. Jadi daripada kapet saya tak jadi beli, saya terus keluar pergi beli-beli ayam, beli-beli barang-barang masak. Kenapa tak jadi beli? So dia keputusan yang besar ke? Antara kapet dengan ayam Ayam lagi penting. Betul. Setuju. Tapi dapat beli ayam lah sebab ramai tak sempat beli, tak sempat Betul, chop. Alhamdulillah. Itu rezeki Fitri namanya. Okey, dia abaikan kapet demi ayam. Nampak tu komitmen tu. Kalau kita saksikan sebentar tadi dalam video klip tu, kita nampak ada Bob bunga. Ini memang kolaborasi yang sangat, orang kata geng-geng best friend lah ya. Betul. Macam Bob sekarang berada di Limbang, Sarawak. Dia pun masih berada di sana. Jadi kita macam tak apalah, take your own sweet time lah. Sebab kita dah lama tak beraya bersama keluarga kan. Jadi bila ada masa ni, tak apa. Yang mana ada ruang dan peluang, kita datang ke MHI. Yang mana tak ada tu, dia orang support daripada rumah lah. Okey. Saya rasa dia orang pun nyanyi pada rumah kot. Especially Tadi dia joget sekali. Dia tengah tu. Syahiran sepatutnya ada pagi ni. Tapi tiba-tiba dia ada masalah kesihatan. Jadi Iran? Apalah, sama-sama di rumah tu hafaz step. Iran. Okey, semua clear rakan-rakan artis. Semua artis yang sekarang ni orang kata dah dilonggarkan sedikit SOP, dah boleh buat performance persembahan kan. Apa yang disampaikan untuk ke semua rakan-rakan dalam industri dan juga peminat-peminat semua berkenaan dengan Hari Raya Aidilfitri yang cukup bermakna ni? Apa yang disampaikan?
Saya rasa mewakili semua rakan-rakan artis lah kan. Alhamdulillah akhirnya kita sampai ke fasa endemik ini dan marilah kita sama-sama berkarya semula, memeriahkan lagi industri muzik, industri seni tanah air kita. Tapi yang penting kita kena ingat, kita kena sentiasa berjaga-jaga. Jangan kerana nila setitik rosak susu sebelah. Dengar tu. Dan pasti kena ambil inisiatif sendirilah. Maksudnya artis dan juga orang kata peminat-peminat ataupun orang-orang awam. Jadi kita kalau tengok ruang tu terlalu ramai, inisiatif sendiri je. Walaupun dah diberi pelonggaran, tapi kalau kita tak jaga kita, siapa nak jaga kita lagi? Betul tak? Kawalan kendiri tu penting. Betul, kawalan kendiri. Okey, sedikit ucapan daripada Arul dan juga Ayu untuk peminat-peminat semua. Kalau daripada Ayu, Ayu ingin berterima kasih kepada KD Records yang memberi peluang dan ruang, dan Ayu pun ada tulis juga sikit lirik di situ. So alhamdulillah, terima kasih kepada Carol sebab sudi bekerjasama dengan Ayu dan juga kawan-kawan yang lain. Terima kasih kepada barisan artis yang ada. Dia sebenarnya last minute kita ni, tapi alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Cuma agak nervous sebab saya ada 3 cikgu vokal kat sini. Alamak. Kepada semua peminat-peminat, jangan lupa support, mintalah lagu ni cepat-cepat kat radio. Tapi alhamdulillah dah main dah. Dan lagi satu, terima kasih kepada FMC Record. Cukup kita pada hari ni. Ya, Malaysia hari ini. Terima kasih juga kerana sudi bertandang di Malaysia hari ini, menghiburkan kami dan juga penonton-penonton setia kami. Ada rezeki kita jumpa lagi ya. Dia terbang dari Singapura. Itulah. Dan berada kat sini untuk kita tau, Rina. Terima kasih kita ucapkan. Semoga terus memeriahkan pagi Syawal ke-5 kita, dan kita akan berehat seketika. Sekembalinya satu perkongsian yang cukup menyayat hatilah akan dikongsikan bersama anda semua di rumah. Segalanya di Malaysia hari ini. Kembali lagi bersama kami di Malaysia hari ini. Seperti yang kita kabarkan, kita nak bawakan satu perkongsian. Ini mungkin kisah sedihlah dalam keadaan umat Islam menghitung detik untuk meraihkan hari Lebaran. Ada dalam kalangan kita yang terpaksa meraihkannya tanpa insan tersayang. Betul. Kita bawakan perkongsian penceritaan ini yang sangat menyayat hati. Ibu saudara OKU yang difahamkan telah rebah baru-baru ini di Jalan Tar, dan ini memberikan impak yang cukup mendalam bagi keluarganya. Ayuh kita saksikan bingkisan ibu saudara OKU meninggal dunia sebelum raya. Pada 21 April lalu, berlaku satu kejadian yang menyayat hati buat keluarga Atirah Izzati membabitkan ibu saudaranya, Rusiah Johan, 47 tahun. Dia telah menghembuskan nafas terakhir selepas rebah secara mengejut ketika berada di Jalan Tuanku Abdul Rahman, Kuala Lumpur. Pemergian Rusiah sangat dirasai oleh seluruh ahli keluarga, di mana arwah merupakan adik bongsu kepada ibunya, Zainan Jahan, dan telah lama duduk bersama keluarganya sejak kecil. Rusiah yang juga merupakan orang kelainan upaya OKU sangat rapat dengan keluarga mereka sehinggakan digelar ibu kedua mereka kerana sejak kecil lagi arwah telah mengasuh mereka ketika ibunya keluar untuk pergi meniaga. Bagi Atirah Izzati, kehilangan Rusiah merupakan suatu kehilangan yang besar bagi diri serta keluarganya apabila tahun ini menjadi tahun di mana mereka akan beraya tanpa insan yang paling teristimewa dalam hidup mereka. Lebih menyedihkan, baju raya juga telah dibeli secara atas talian dan belum sempat untuk dipakai oleh ibu saudaranya itu. Atirah Izzati telah berkongsi kisah ibu saudaranya itu di laman sosial, dan perkongsiannya menjadi tular dan rata-rata memberikan doa dan semangat buat Atirah dan keluarga untuk menempuh kehidupan serta ketabahan untuk meraih tahun ini tanpa orang tersayang. Sedikit pengenalan bagi kisah yang akan kami bawakan pada pagi ini. Kita terus bersama dengan Nur Atirah Izzati Roslan sendiri yang pernah berkongsikan penceritaan ini di TikTok dan mendapat begitu banyak perhatian orang ramai dan juga doa yang dititipkan untuk arwah. Juga bersama dengan Puan Zainun Johan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih meluangkan masa pagi ini.
Kabarnya sebenarnya beraya di Johor ya. Bila semula pulang ke Kuala Lumpur? Raya ketiga. Raya ketiga. Baik, kalau apa yang kita saksikan sebentar tadi itu perkongsian yang mana saya percaya menyentuh hati semua rakyat Malaysia. Kira lebih kurang dalam 10 hari arwah pergi meninggalkan di waktu kita nak meraihkan Lebaran kan. Pertamanya mungkin kita nak kongsikan dulu. Sebut tentang Masuyah ni, Atira yang paling rapat, ibu saudara yang orang kata anak saudara kesayangan juga kan. Apa istimewanya Masuyah di mata Atira? Masuyah ni saya dah anggap dia macam ibu kedua saya. Sebab dia dah besarkan saya daripada saya kecil lagi sampai umur saya dah 26 tahun. So semua orang tahu yang dia tu OKU. Tapi pada luaran ni orang tak akan nampak yang dia tu seorang OKU. Walaupun dia OKU, dia penuh dengan sifat keibuan. Bangun pagi, kalau dia bangun pagi, dia mesti akan keluar, akan tanya saya, "Kakak, nak beli makanan tak? Nak makan apa?" So kalau dia keluar je, balik nanti dia jalan kaki pergi kedai, dia belikan nasi kerabu, nasi lemak untuk saya dan adik-adik kat rumah. Puan Zainun, Masuyah ni adik bongsu kan? Saya pasti diceritakan sebelum kita bersiaran tadi pun dah memang bersama dengan Puan sebelum Atirah dilahirkan lagi, sejak berkahwin lagi. Mungkin ada banyak lagi penceritaan keistimewaan arwah Masuyah ni yang boleh dikongsikan bersama kita semua, Puan. Dia pada kalau orang tak kenal dia, orang cakap dia tu macam orang normal. Tapi sebenarnya dia memang OKU. Dia tak boleh duduk kat kampung, dia tak boleh duduk masa arwah mak ada tu sebab mak tu lebih banyak suruh duduk dengan saya. Sebab kat kampung dia suka berjalan. Ramah. Dia orang peramah, dia suka ke kampung dia. Dia duduk dia tak ingat waktu, maghrib ke apa ke. Jadi mak ni bimbang. Tu saya duduk dengan saya sampailah habis umur dia. Dia memang membantu menjaga anak-anak lah setiap dia bukan saja membantu jaga anak saya. Saya kan peniaga. Saya peniaga pasar malam. Dia kopek bawang apa. Cuma satu kelemahan dia, dia tak boleh orang ajar. Dia buat tu kita tak boleh nak ajar dia. Ini jangan dia yang buat, tak boleh. Dia buat ikut dia je. Saya tak kisah. Buatlah dia apa kau nak buat. Dia kopek bawang tapi dia tak reti nak kemas. Itu kita je faham dia. Orang lain tak faham. Kalau macam adik-adik lain pun tak faham sangat dia. Sebab dia kan nampak dasar macam okey. Tapi dia macam tu. Dan pastinya kalau kita nak imbas semula bagaimana situasi atau perkara itu berlaku kan, katanya rebah di Jalan Tar. Mungkin boleh dikongsikan saat-saat itu. Dia macam ni. Dia ada sakit kecemandau tinggi. Dia memang ada. Sebelum pada ni pun dia pernah buat operasi buang, dia punya buang separuh tetek dia buang. Lepas tu dia bulan 8 tu dia kena COVID teruk. Dia kena COVID first stage 4 teruk. Tapi saya memang jaga pemakanan dia, saya jaga. Masa dia sakit tu dia puasa. Saya memang jaga, tak bagi dia makan banyak. Dia memang ikutlah apa yang saya jaga, tapi kita pun tak tahu, kita pun tak ada penyakit sangat kan. Jadi saya memang pagi tu saya memang buat pergi di klinik rutin dia untuk sebulan sekali. Saya jumpa doktor. Sebab malam tu dia tak sihat sangat. Malam tu lepas balik niaga tu, dia cerita dekat dalam kereta. Dia cerita telefon dia hilang. So dia cari, dia sedihlah telefon dia hilang. Lepas tu dia cerita macam ada orang beritahu dia yang kita orang dekat food truck, ada orang pancitkan tayar food truck kita orang. Lepas tu ibu kata tak apalah, biar je lah. Tapi cara dia cerita tu macam tak cukup nyawa tau, tak cukup nafas. Macam tu. Lepas tu saya tanyalah Masuyah ni sihat ke tak? Kenapa Masuyah cakap macam tak cukup nafas ni kan? Kalau tak sihat, Masuyah tak ada datang niaga esok. Itu ibu bawa pergi klinik pagi tu.
Lepas tu waktu tu saya tak dekat tempat tu. Saya meniaga, kita orang ada restoran makan juga kat depan Jekyll. Saya jaga kedai. Saya memang ketua saya kat kedai. Lepas tu dapat call. Kata Mas Suya jatuh. Adik saya call kata Mas Suya dah tenat ni. Lepas tu mula-mula saya pergilah berlari. Mak saya time tu dia dalam kereta dengan adik saya. Mak saya dah berlari, dah pergi dekat Mas Suya. Mas Suya time tu dia bercerita dengan orang kat depan kedai dia tu kan. Dia kan peramah. Dia cerita dia macam stres tau. Telefon dia hilang. Mungkin sebab dia stres. Susah hati. Dia susah hati sangat. Lepas tu tiba-tiba dia panggil staff dengan anak jiran kat depan food truck tu. Tapi tak sempat staff saya nak sambut tu. Dia rebah ke depan. Menggigil-gigil. Berbuih keluar. Lepas tu mak saya berlarilah pergi dekat Mas Suya. Dan kan jalan tak kan sesak kan. Betul. So saya sampai tu ambulans dah angkat dah. So saya tanya apa jadi. So waktu tu saya naik motor. Adik saya cerita. Kita orang ingatkan mungkin makcik saya ni sawan kot. Sebab tak expect pun yang dia tu seteruk tu. Lepas tu mak saya dah nangis teruk-teruk dah. Kata Mas Suya tak sedarkan diri ni. Lepas tu waktu saya naik motor dengan adik saya tu nak pergi HKL. Tiba-tiba mak saya kata pukul 6 dia jatuh, 6.55 tu dah habis nyawa dah. Lepas tu saya pun meraung lah atas motor sampai nak pergi HKL tu menangis. Saya dah macam dah hilang keluar rasa, dah sedih sangat kan. Lepas tu susahlah kan. Macam tak percaya. Macam tak percaya. Sebab kita rasa macam kita tengok dia semalam sihat. Tiba-tiba dia pergi mengejut macam tu kan. Kita pun rasa terkilan. Kita tak sempat nak minta maaf dengan dia. Tak sempat nak ucapkan selamat tinggal. Dia pergi pun macam tu je lah. Macam senang je dia pergi. Dia tak susahkan orang. Kami pun minta maaf lah. Terpaksa meminta untuk mengimbas balik apa yang terjadi kan. Atira, Puan Zainun. Tapi nak dikatakan sekarang kita perlu meneruskan kehidupan kuat untuk arwah kan. Jadi apa antara kata mungkin rutin sebab dah bekerja buka food truck sama-sama dan sebagainya, antara rutin yang diteruskan tapi dirindui adanya arwah di sisi. Apa antara yang masih arwah ni dia orang yang dia jenis take care tau, jenis suka bercerita. Bukan, dia suka suka ambil tahu caring. Suami saya dipanggil ayah. Ibu saya panggil ibu, suami saya dipanggil ayah. Pagi-pagi suami saya tu suka minum Nescafe. Jadi dia kan orang tak minta pun dia akan buat Nescafe untuk ayah. Ni ayah. Malang ke, kalau kita ni kan kadang-kadang baru je minum awak ni kan nak minum lagi. Dia tak. Kerja dia buat Nescafe ni ayah Nescafe ayah. Jadi sampai saat ni pun suami saya macam dia memang sedih betul dengan Suya. Kata kalau Suya ada tak pernah minta pun Nescafe akan buat ni ayah Nescafe ayah. Tapi kalau kita lihat apatah lagi bila nak meraihkan Lebaran kan, dah tentu sebelum ni sibuk dengan Mas Suya sama-sama sediakan juadah raya. Pastinya kali ini berbeza kan, lain perasaannya. Bagi Atira sendiri bagaimana lalui Syawal yang pertama tanpa Mas Suya? Kalau macam cakap untuk saya masih belum move on lah. Seminggu masa yang saya pergi, setiap malam saya akan menangis. Sampai kan ibu ayah saya, adik-beradik saya akan masuk dalam bilik. Macam ikhlaskanlah. Kita bila orang cakap redha, ikhlas, memang semua orang akan cakap redha. Tapi untuk saya, kita perlu ambil masa untuk kita menerima hakikat yang orang yang kita sayang tu dah tak ada lagi dalam sisi kita. Macam saya pun, saya dalam hidup saya sekarang ni, lepas ni saya dah tak boleh dah nak panggil dia Mas Suya. Cuma nak raya tu kan, dah ayin semua baju kan, sedondon. Malam raya adik saya kemas baju kan, macam kita baru balik meniaga food truck. Saya tak boleh, saya dah menangis dah. Nak balik ke dah penat tengok baju dia kan. Saya menangis dekat bilik surau tu kan, menangis. Ayah saya cakap, pergilah mandi kan. Saya sampai tak boleh nak tolong adik saya kemas sebab saya macam sedih sangat. Pagi raya pun
macam kita perempuan, kita boleh nak make up muka kita untuk kita tutupkan kesedihan kat muka kita, lebam bengkak kat muka kita. Tapi bila ambil gambar tu, wajah kesedihan saya ni tak boleh nak tutup. Sebab mungkin orang kata ibu saudara je pun, bukannya ibu sendiri. Tapi bagi saya tak. Ibu saudara dan ibu kandung tu dah sama dah bagi saya. Sebati. Sebati dah dengan hidup saya. Puan Zaitun, ini pasti satu tempoh dan masa yang sangat sukar untuk seisi keluarga kan. Dan Puan menjadi kekuatan untuk seluruhlah, untuk anak-anak, untuk suami, untuk menerima kenyataan ini. Bagi mereka yang mungkin kehilangan seseorang yang disayangi, dikasihi ketika bulan Syawal ini atau bulan Ramadan, apa antara perkongsian ataupun nasihat yang boleh diberikan untuk kita semua untuk terus memperkuatkan diri kita menghadapi kehilangan, Puan? Dia macam ni, nak tak nak kita kena redha. Saya selalu cakap dengan anak-anak kita, mengaji. Kalau ingat kusuyah, kita pergi kubur dia, kita baca Yasin untuk dia, kita hadiah dia. Saya cakap dengan anak-anak, kita terpaksa teruskan kehidupan. Kita orang meniaga, kerana meniaga kita dapat duit. Dapat duit tu kita infak untuk dia. Saya cakap anak-anak, awak meniaga, ibu pun, orang cakap ibu, adik meninggal belum pada 20 hari, 30 hari tu meniaga. Tak, saya niat dalam hati saya. Saya nak meniaga, saya nak cari duit. Dapat duit, saya nak infak untuk dia. Memang dah niat dah. Saya dah hantar duit ke Nigeria. Kawan dia ramai orang Nigeria. Sebab pelajar UIA tu sewa rumah saya. Walaupun Suyah ni tak pandai cakap putih. Dia boleh, tapi dia boleh interact dengan foreigner-foreigner. So bila Mak Suyah ni meninggal, bayangkan foreigner ni menangis tau. Terasa kehilangan dia. Saya infak kat sana lah. Saya infak ke Nigeria. Orang Nigeria kan betul-betul susah. Jadi niat kita untuk meneruskan kebaikan demi arwah, itu antara yang boleh dilakukanlah untuk kita memperingati arwah itu sendiri. Kami juga mengharapkan dan mendoakan agar roh arwah ditempatkan dalam kalangan orang yang beriman. Semoga Atira dan Puan Zainul terus kuat menerima dugaan ini, insya-Allah. Moga-moga selepas ini akan menjadi lebih tabah menghadapi ujian ini. Terima kasih banyak-banyak bersama kami berkongsi kisah ini di Malaysia hari ini untuk penonton-penonton semua. Kekal kuat ya. Terima kasih. Baik, dengan itu kami harap akan perkongsian ini mampu untuk memberikan kita sedikit kekuatan lah untuk kita berada di sana untuk mereka yang memerlukan sokongan ahli keluarga, sokongan komuniti itu sangat penting bagi mereka yang kehilangan ketika tempoh ini. Bukan apa, Sofia, kadang-kadang kita ni bila ada anak OKU dan sebagainya, ada juga ahli keluarga yang sukar untuk menerima, sukar untuk memberikan rasa kasih sayang. Tapi ini contoh terbaik sebenarnya di mana mereka sendiri menganggap arwah Mak Suyah ini seperti insan yang lain juga. Betul, Rena. Baik, kita akan menonton perkongsian ini. Ini berkenaan dengan dodol kukus ya. Tradisi orang Temeloh Pahang katanya. Jom kita saksikan. Assalamualaikum, selamat pagi kepada semua penonton Malaysia hari ini. Hari ini Mak Long nak berkongsi menu yang sangat jarang orang dengar, iaitu dodol kukus. Dodol kukus ni makanan dia berasal daripada Pahang dan juga merupakan makanan yang sangat digemari oleh orang Pahang, terutamanya dari Temeloh. Bahan-bahan dia adalah tepung pulut hitam, tepung pulut, sedikit gula pasir, gula merah, gula keret, daun pandan, tahi minyak. Tahi minyaknya diproses melalui santan yang dimasak sehingga matang, yang dia akan menjadi berketul-ketul. Itu namanya tahi minyak. Mak Long akan tunjukkan bagaimana proses untuk membuat air gula. Di dalam periuk ni dah ada 3 cawan air. Mak Long akan masukkan gula merah yang Mak Long cakap tadi. Gula merah ni dimasukkan semua 1,5 cawan. Dan masukkan 2 buku gula keret. Dan kita akan masukkan pandan supaya aroma dia ada aroma. Kita hancurkan gula ni dulu Sementara gula ni hancur, so Mak Long akan bancuh tepung.
Maksudnya maklum akan campurkan tepung untuk jadikan badan dodol kukus ya. Tak dalam bekas ni tepung pulut hitam ya, sebanyak 200 gram ya. Maklum akan letak tepung pulut ya, tepung pulut sebanyak 400 gram. Maklum akan letakkan gula pasir sebanyak 1 sendok macam ni ya. Okey, 1 sendok macam ni. Okey, kita gaulkan. Gaulkan, ratakan. Kita tengok dah menglegak ke belum. So nampaknya kita punya gula, air gula dah hancur. So kita boleh angkat dan kita sejukkan sebelum kita campur dalam tepung ya. Kita nak sejukkan ni supaya cepat sejuk, kita kacau dia supaya wap dia naik dan kita boleh adun ya. Kita masukkan ke dalam adunan tepung kita. Sementara nak menunggu sejuk air gula ni, maklum nak uruskan daun pisang, nak layur daun pisang dulu supaya dia lembut untuk dibentuk dalam loyang. Kalau maklum tak layur macam ni, dia keras mudah patah. So kita tapih dulu supaya dia bersih dari benda-benda asing. So dah boleh pegang periuk, maknanya sejuk lah. Okay, maklum masukkan air gula ya dalam adunan ni sedikit demi sedikit, tak boleh masuk terus. Nanti dia tercair. Adunan ni bila berbentuk dia likat macam ni, so kita dah boleh kukus. Pastikan adunan ni dia likat macam ni ya. Okey, 1 sendok. Kita kukus sehingga dia keras ya, mengeras sebelum kita letakkan tahi minyak. Adunan ni dikukus sehingga 15 minit sehingga 20 minit. Dah masak dah ya. Bila dia dah masak ni, kita letakkan tahi minyak ya. Tahi minyak ni kita letakkan atas permukaan dia ya. Kita letak sikit-sikit. Setelah diletakkan tahi minyak tu, kita tabur sedikit gula supaya dia ada rasa manis ya, sebab dodol dia punya badan dodol ni tak berapa manis. So bila kita taruh gula, so dia akan naik dia punya manis dia tu ya. So kita taruh gula. Okey, lepas tu kita letak balik semula dalam kukus lebih kurang 5 minit ya. Ni dia hasilnya. So kita sejukkan dulu ya. Sebelum makan kita kena sejukkan dulu supaya mudah potong dan mudah dimakan. Okey, selamat mencuba. Kami bawakan menu-menu dari zaman dulu sehingga kini supaya kita boleh praktikkan sehingga kini bersempena dengan Syawal. Terima kasih bersama kami di Malaysia hari ini, dan di segmen kali ini kita akan memberikan fokus kita kepada topik Juadah Syawal. Saya terus bersama dengan Datuk Surveyor Haji Rosli Atan, pengasas dan juga pengerusi Yayasan Budi Ihsan Malaysia YBIM. Assalamualaikum Datuk, selamat raya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar Sofia? Selamat Hari Raya. Saya sihat, alhamdulillah. Datuk sihat ya? Selamat Raya. Sihat, alhamdulillah. Ya. Masih dengan baju Melayu lagi. Alhamdulillah. Segar orangnya. Baik Datuk, berkongsikan bersama kita apa yang boleh dikongsikan keistimewaan bagi YBIM kali ini. Silakan Datuk. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yayasan Budi Ihsan Malaysia ingin mengambil kesempatan ini mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua penonton TV3. Dan kita ingin bawakan kepada satu program, iaitu dipanggil program Juadah Syawal 1001 Asnaf, yang mana program ini telah kami laksanakan sejak beberapa tahun yang lalu, di mana sepanjang Syawal kita, apabila kita menyambut Aidilfitri, kita bergembira bersama keluarga, saudara mara dan sahabat handai sambil kita menikmati juadah istimewa sepanjang Syawal. Khususnya di hari raya pertama, hari raya kedua, hari ketiga, sampailah ke hari ini, hari raya Syawal yang ke-5. Jadi kita makan makanan yang sedap-sedap, juadah yang istimewa, ketupat, lemang, nasi empit dan pelbagai lagi juadah.
dan kita menyambut tetamu yang hadir ke rumah kita dengan memasak hidangan yang istimewa. Tetapi kita nak bawakan kepada satu perkara kepada semua penonton TV3, di mana ada di kalangan saudara mara kita atau jiran tetangga kita yang mereka tidak ada kemampuan untuk menyediakan juadah istimewa di pagi Syawal. Ya, mereka tutup pintu rumah kalau boleh. Ya, mereka tidak mampu untuk menyediakan juadah untuk anak-anak mereka maupun untuk menyambut tetamu yang hadir. Khususnya kepada golongan fakir miskin, asnaf dan juga golongan yang sakit terlantar serta terbatas pergerakan. Justru itu Yayasan Budi Ihsan Malaysia ingin membawakan satu program yang dipanggil Juara Syawal 1001 Asnaf, di mana kami akan mengagihkan pack-pack juadah Syawal, iaitu kotak-kotak juadah Syawal yang mengandungi bahan-bahan untuk menyediakan juadah di pagi raya. Dan program ini akan berterusan sepanjang Syawal, di mana kita akan mengagihkan ke seluruh Lembah Kelang dan juga di seluruh Malaysia yang telah kita kenal pasti, khususnya kepada fakir miskin yang sakit terlantar dan terbatas pergerakan, yang mana mereka tidak mampu untuk menyediakan juadah pagi Syawal. Kalau ada tetamu datang, mereka tak mampu nak sediakan juadah. Jadi dengan pack juadah Syawal ini yang mengandungi ketupat segera, nasi empit, pes kuah kacang, rendang ayam, rendang daging, kuih-kuih raya dan pelbagai lagi menu yang ada lengkap untuk penyediaan juara Syawal, di mana kita boleh menjambu untuk seluruh keluarga. Baik, Dato'. Jadi pada tahun ini Yayasan Budi Ihsan Malaysia telah menyediakan 2,000 pack juara Syawal untuk kita agihkan sepanjang Syawal. Jadi kita mengajak penonton TV3 untuk sama-sama menyumbang untuk program yang mulia ini. Kita berkongsi keceriaan pagi Syawal bersama-sama dengan golongan fakir miskin. Bolehlah melawat website kami, iaitu ybim.org.my, atau hubungi mana-mana urus setia kami seperti yang tertera di dalam website kami. Baik. Boleh scan QR code yang tertera juga, dan kita mengalu-alukan sumbangan daripada orang ramai. Terima kasih. InsyaAllah semoga lebih ramai lagi yang datang dan hadirkan diri untuk terus memberikan sumbangan untuk merancakkan lagi Syawal ini bagi mereka yang memerlukan. Kita ucapkan terima kasih kepada Datuk Sumberjaya Haji Rosliatan sudi meluangkan masa memaklumkan platform yang wujud ini untuk kita bersama-sama memberikan bantuan kepada mereka yang memerlukan. Pengasas dan pengerusi Yayasan Budi Ihsan Malaysia YBIM. Terima kasih Datuk. Selamat Raya. Selamat Raya. Baik, dengan itu semoga kita terus menggandakan pahala kita sepanjang Syawal ini juga. Kita akan berehat seketika, sekembalinya banyak lagi pengisian hanya di MHI. Baik, ini perkabaran satu lagi berita untuk mereka semua yang ingin melakukan infak berkenaan dengan sumbangan kain kafan kepada yang memerlukan. Untuk itu, berada secara atas talian, kita bersama dengan Ustaz Hanafiah Malik, pendakwa selebriti dan juga juru cakapnya. Assalamualaikum Ustaz, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat Hari Raya Ustaz. Selamat Hari Raya kita. Baik, kita nak menyentuh ni Ustaz tentang sumbangan kain kafan kepada yang memerlukan. Kalau boleh Ustaz berikan pendahuluannya terlebih dahulu. Silakan. Alhamdulillah, bila kita sebut sumbangan kain kafan ni dia berkaitan dengan kematian. Sejak sebelum COVID dan COVID banyak berlaku kematian. Hari ini kita dengar orang mati. Esok lusa mungkin orang dengar kita yang mati. Hari ini kita tengok orang mati, esok lusa kita akan mati. Itu pasti. Contoh anak perempuan muslimin dan muslimat yang menonton wanita hari ini, Malaysia hari ini, satu perkara yang paling penting, saya ada satu kisah yang saya nak kongsikan. Seorang kawan saya namanya Imam Harun. Dia solat asar berjemaah dalam bulan Ramadan ketika hari Jumaat. Waktu menjadi imam, dia meninggal dunia. Waktu menjadi imam, ketika sujud, dia meninggal dunia. Cantik ni kematian dia. Mati dalam keadaan apa? Mati dalam keadaan beribadah. Di dalam bulan Ramadan, mati dalam keadaan solat. Mati pula ketika menjadi imam pada hari Jumaat. Dan mati ketika sedang sujud. Allah, cantik ni kematian.
Tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, untuk berhadapan dengan kematian ini, ada satu kisah surah Al-Munafikun ayat 10. Bagaimana orang-orang yang telah meninggal dunia meminta kepada Allah, "Ya Allah, andai kau tangguhkan kematianku, nescaya aku akan bersedekah." Jadi tuan-tuan, saya merayu pada tuan-tuan dan puan untuk kempen infak kain kafan ni, kita ingin membantu golongan fakir miskin yang betul-betul terdesak, yang kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, tiba-tiba berlaku kematian dalam keluarga, mungkin mati anak dia, mungkin mati ibu, mati ayah dia. Jadi mereka ni tak ada duit untuk menguruskan jenazah. Dengan sumbangan tuan-tuan untuk membeli infak kain kafan ini, bolehlah kita membantu mereka. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, jika harta si mati tidak cukup untuk menguruskan kematiannya, maka ke atas orang-orang Muslim yang kaya dan ahli kebajikan untuk membiayai kos pengurusan jenazah sebagai tanda hormat, bantu, sokong menyokong sesama manusia. Tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat, saya pernah teringatlah lebih kurang 18-17 tahun yang lalu, anak saya yang nombor 5, yang lahir 5 bulan 5 2005 meninggal dunia pada usia dia setahun 4 bulan. Ketika tu saya jaga dia di hospital hampir sebulan lebih sehingga saya dibuang kerja. Tiba-tiba dah tak ada duit, dah tak ada income. Masa tu tiba-tiba anak saya meninggal dunia. Saya tahu betapa susahnya untuk menguruskan jenazah orang yang tercinta. Tapi itulah, alhamdulillah kalaulah ada kempen ini, kempen sumbangan kapan ni dulu, kan kita dapat meringankan bebanan sahabat-sahabat kita yang lain. Dan kalau kita tengok set kain kafan Pertubuhan Sukarelawan Adiniyah yang ditubuhkan pada tahun 1985 lagi ni adalah set kain kafan yang paling lengkap, paling cepat untuk menguruskan jenazah. Jadi tuan-tuan, nampak benda ni macam ringan, tetapi saya jelaskan satu perkara, bila kita berinfak niat kerana Allah untuk membantu orang miskin sebagai tanda hormat pada golongan yang susah, dan ini adalah fardu kifayah, dan apa berlaku tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat, hanya ganjaran sebesar-besarnya daripada Allah untuk anda semua. Dan kita dapat lihat, ini kain kafan. Kain kafan juga boleh mengingatkan kita akan kematian. Baju kita mahal mana, kita pakailah baju yang bernilai 10,000, tetapi kita tetap orang yang sama. Semahal mana bajumu tidak akan mengubah perangai. Pujuk hati kita untuk bersedekah. Kerana sedekah adalah jalan paling mudah untuk ke syurga. Sedekah tidak ada rukun. Sedekah perlukan hati yang ikhlas dan jangan mengkritik. Tangkap gambar ni, screenshot ni, tuan-tuan boleh nampak nombor telefon, tuan-tuan boleh nampak ni laman web www.sumbangkainkafan.com dan nombor akaun. Tuan-tuan hubungi untuk kepastian. Ramai sangat scammer hari ni, tapi tuan-tuan hubungi mereka, minta resit ke apa ke, dan insya-Allah segala kebaikan tuan-tuan lakukan pada hari Jumaat, hari yang paling mulia ni, semulia-mulia hari-hari Jumaat, semulia-mulia Nabi Muhammad. Sunnah Nabi yang paling Nabi banyak lakukan adalah sedekah. Ingat, takwa itu cinta, istiqamah itu setia. Mereka yang beribadah untuk mendapat takwa dalam bulan Ramadan, dapat setia. Setia ni apa? Istiqamah. Sebagaimana mereka bersedekah dalam bulan Ramadan, begitulah mereka sedekah di luar Ramadan. Sebagaimana mereka berpuasa dalam bulan Ramadan, begitu jugalah mereka mampu melakukan puasa 6 hari di bulan Syawal. Mudah-mudahan kita dapat istiqamah untuk memburu cinta Allah dengan melakukan sumbangan kain kafan untuk membantu golongan yang kurang perluan. Baru-baru ni kita keluar dalam rutin utama, kita menyampaikan sumbangan kain kafan ini ke beberapa buah surau di Kajang dan juga di beberapa tempat lagi. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat, saya doakan semua yang menyumbang pada hari Jumaat ni, ingat sedekah pada hari Jumaat sama pahalanya seakan-akan bersedekah di dalam bulan Ramadan. Rebut peluang ini, insya-Allah. Insya-Allah. Mudah-mudahan sumbangan ini juga Ustaz menjadi asbab kebaikan untuk kita dan juga untuk semua. Apapun terima kasih kami nak ucapkan kepada Ustaz Hanafiah Malik, pendakwa selebriti dan jurucakap bercerita hari ini mengenai kempen sumbangan kain kafan. Baik, kita nak berehat sekali lagi, kembali lagi bersama kami di Malaysia Hari Ini.
Kembali lagi bersama kami di Malaysia hari ini. Kalau tadi kita bawakan tentang sumbangan kain kafan, ini kita nak menyentuh tentang kempen Demi Surauku. Tak lain tak bukan, kita akan bersama dengan Ustaz Syed Nur Hisham, pendakwa selebriti wakil Yayasan Ikhlas yang sudah berada secara atas talian. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Raya Rina. Selamat Raya Ustaz. Duit Raya ada? Kena datang rumah. InsyaAllah. Nanti bawa semua tim MSI. Ustaz, kita nak terus sentuh tentang kempen Demi Surauku. Silakan Ustaz. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Dalam bab ibadat haji, para ulama membincangkan di antara tanda-tanda seseorang mendapat haji yang mabrur, bila dia balik ke tanah air, ada tanda-tandanya. Dia lagi semangat nak ibadah, kehidupannya lebih baik, ibadahnya lebih bersungguh. Tu cerita haji mabrur. Bagaimana pula seseorang yang menjalani tarbiyah jiwanya dalam bulan Ramadan. Ramadan dah berlalu. Apa tanda-tanda kejayaan dia dah berjaya didik jiwa dia dalam bulan Ramadan setelah dia keluar dari bulan Ramadan? Di antara tandanya, dia semangat nak buat ibadah-ibadah seterusnya. Dia bersungguh nak puasa 6. Tapi sebut puasa 6 ni, saya ada baki 6 hari lagi. Allah. Banyak lagi tu Ustaz. Masanya sebulan. Dia bersungguh nak puasa, dia bersungguh nak sembahyang sunat, nak baca Quran yang dia dah lalui Ramadan. Antaranya, dia bersedekah, berinfak dalam bulan Ramadan, datang Syawal, Zulqa'dah dan seterusnya. Jiwa nak berkongsi rezeki itu terus subur dalam hati dia. Dia terus bersungguh sebagaimana di bulan Ramadan, dia bersedekah, dia dah bayar zakat fitrah. Datang Syawal, dia bagi duit raya ke anak buah. Bila dia dengar adanya usaha-usaha kebaikan, dia bersungguh untuk turut serta. Dan kali ini, Yayasan Ikhlas terus dengan misinya. Kita sebut kempen Demi Surauku, yang kita bermula daripada ketika banjir baru ni di Selangor, di Pahang. Kita bergerak Yayasan Ikhlas, alhamdulillah, tukar kapet, PA system, bantu Masjid Surau, dan sekarang ini sedang fokus pada satu lokasi di Long Pasir. Kat mana ni Ustaz? Di Sipitang, Sabah, dekat dengan sempadan dengan nak masuk Kalimantan dan juga sempadan Sarawak. Di sini ada umat Islam di Long Pasir ni. Minoriti, mereka, kita melalui Ramadan baru ni kita berterawih. Kita tak ada masjid, tak ada surau pun untuk terawih. Nak sampai ke Long Pasir ni, kena lalu guna 4-wheel drive, lalu jalan balak. Tapi di dalam sana ada umat Islam. Yayasan Ikhlas pergi sendiri ke lokasi dengan kerjasama Jabatan Agama Islam Sabah dan juga Dewan Dakwah Negara Cawangan Sabah. Kita bekerjasama, Yayasan Ikhlas, Jabatan Agama, kita sedang usahakan untuk membina sebuah masjid di Long Pasir ini. Mereka boleh berterawih, mereka boleh solat Jumaat, mereka boleh solat Aidil Fitri, Aidil Adha. Jadi bayangkan, kita yang menyumbang menjadi saham pahala yang berpanjangan. Buat masa ni di Long Pasir ni, orang Islam sana ditumpang je solat dekat pos tentera, muatan 12-13 orang. Jadi sekarang kita sedang, alhamdulillah, panjang Ramadan baru ni masyarakat dah mula menyumbang. Dan kita terus mengharapkan sumbangan daripada masyarakat. Cabaran nak pergi bina masjid ni dia agak pedalaman. Jadi nak kena sewa kenderaan, nak kena upah pekerja dan semua ini pasti akan berjaya dengan sumbangan masyarakat kita. Allahu Akbar. Saya nak sebut kepada para penonton MSI, masjid ini, madrasah ini juga di Ranau juga satu lagi, pasti akan siap suatu hari nanti. Pasti, insya-Allah. Cuma persoalan, bila siap tu nanti, duit kita ada berapa banyak kat situ?
Bila setiap masjid di sini, Long Pasir ni, ketika orang solat, minta kepada kita. Jadi marilah, ibu-ibu, ayah-ayah yang dikasihi sekalian, ambil gambar dulu dekat skrin TV kita. Di sini ada website www.sedekahsini. Ada nombor telefon, kempen demi surauku yang dijalankan oleh Yayasan Ikhlas ini. Janji Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Sekiranya kamu bersyukur, aku pasti akan tambah lagi rezeki kamu. Jadi sebagai tanda kita bersyukur, sehat tubuh badan, kita bersedekah. Bersedekah bagi duit raya kat anak buah, bersedekah bagi kat masjid kat tempat kita. Dan ini pelaburan yang kita panggil pencen kubur. Kita duduk dalam kubur, pahalanya berjalan macam orang pencen kerja lah. Dia bekerja, bila dia dah bekerja, duit pencen masuk. Jadi kita kat dunia ni, kita nak bila kita berada dalam kubur, pahala ngalir masuk. Ini peluang. Baik, Ustaz. Kita tak mampu nak pergi ke Sabah pedalaman, tetapi Yayasan Ikhlas tolong teruskannya dengan kerjasama Jabatan Agama Islam Sabah. Ambil gambar dulu kat skrin, ada nombor akaun, kita kongsi rezeki, tanda syukur kita. Terima kasih Rina. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah mudah-mudahan hari Jumaat ni ramai yang berinfak dan beroleh keberkatan daripada sedekah tersebut. Alhamdulillah. Dan kita pun dah sampai ke penghujung siaran. Sofia. Jam celik saja, baru rasa opening dah closing ni. Apa pun kita akan meraihkan yang Isnin ini kita bawakan trend hiburan merapatkan silaturahim. Saya melihat TikTok dengan tarian bersama keluarga macam-macam lah. Awak balik Kedah ada buat TikTok? Saya sebab anak-anak bos semua dah besar, terpengaruh. Dipaksa. Tapi apa salahnya kalau bersama keluarga kan? Itu kita bincangkan Isnin ini hanya di MHI. Dan itu saya kira sebagai penamat kepada hari ini. Selamat berhujung minggu. Kalau nak pergi ke rumah terbuka tu, pastikan semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja. Okey, Assalamualaikum, selamat raya. Kekal selamat semua.